Sebab dia offer saya watak hantu celah buluh tu. Jadi saya tak ada lah gurau kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama setelah beberapa bulan menunggu. Dan malam ni memang macam ni lah, setiap malam ramai menunggu, setiap malam menunggu, ramai tak agak sampai. Akhirnya malam ni saya sampai, agaknya lah kan, agaknya lah. Dan pada malam ini tak hanya ramai di depan saya, tapi ramai kat kiri kanan saya kan. Macam berayu pun ada juga, nampak kan. Nak kata panel kan panel, nak kata apa, tapi kata suruh cuit usik settle lah kan. Kan, jadi macam mana pun terima kasih banyak kepada pihak penganjur di atas kesudian. Kita ni ialah bila sebut aku masih muda, tajuk ni dia untuk semua, untuk semua. Salah kalau kita merasa kita masih muda? Tak salah kan? Tak salah. Malahan ada orang muda berjanggut nampak tua daripada yang tua. Saya tak cakap kau dah, tak cakap lain. Jadi makna kata kadang-kadang kan. Jadi dalam hidup kita ni bila sebut tentang muda ke tua ke, kadang-kadang subjektif. Muda ke dia? 60 tahun. Muda lah daripada 70. Ayat dia. 70 bukan tua ke? Tak. Muda daripada yang 90 tu. Kan? Jadi persoalan muda dan tua ni malam ni nak melihat bahawa sesungguhnya Nabi sayang kat kita dan Nabi mohon apa? Ya Allah, umat aku tu besok tak usahlah bagi umur panjang-panjang. Kalau dia ni umur panjang, dia panjang cita-cita. Tak macam tu, Pai. Kau angguk kau tak boleh cakap, kau angguk kan. Macam tu kan. Jadi memang betul lah. Sebab kita kena faham betul-betul. Nak pula saya ni pada Negeri Sembilan kan. Kantor adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang dirantangkan. Memang takkan faham kalau tak dirondongkan. Tu tak pakai skrip tu. Kan? Beritahu tu kan. Jadi mana kata kena faham betul-betul. Nak orang tua-tua, orang-orang lama, dia bercakap tu orang dulu-dulu, dia cakap bahasa dia macam mana? Pergilah kalau kau nak pergi. Kalau kau rasa kau dah hebat, kau pergilah. Mana dia tak bagi pergi. Pada yang bingai tu dia pergilah. Tak faham. Kan? Tapi orang tua-tua dia tak cakap tu kita orang. Kan? Contoh kan? Macam mak kita kan. Mak, kalau saya pergi ke sini, apa pandangan mak? Okey ke tak okey? Terpulanglah. Kan? Tapi entahlah. Kalau bagi masa pun elok juga, jangan terus pergi kan. Tapi terpulang, maknanya dia suruh jangan pergi dulu. Sebab orang tua-tua ni dia cakap dia berlapis. Sepatutnya orang tua yang cakap main lapis tu maknanya dia masih muda. Dia masih muda ataupun dia tak sadar yang dia tu dah tua. Macam tu. Jadi kalau kita tengok firman Allah SWT yang bermaksud sesungguhnya mereka itu adalah pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-13. Golongan muda adalah mereka yang masih teguh fizikalnya, segar fikirannya, sehat tubuh badannya, kental jiwa dan semangatnya. Itu secara umum. Ada juga orang muda tapi tak sihat. Kan? Sebab dia orang yang merosakkan badan dia. Adik nak tanya, sarokok hukum? Haram, bagus.
Kau jangan ikut perangai abang-abang ni. Bukan yang nak panik, agaklah. Kan? Jangan. Kalau kecil orang harap. Saya dulu kenapa saya tak sokong? Kenapa tak isap? Satu je. Mak saya cakap, anak, kalau kau nak mak, jangan sokong. Dari dulu tak isap. Tak isap mana harap. Kan? Orang yang dia isap rokok, mulut dia tak selesok. Mulut dia dah mulut dia dah. Cerita pasal rokok pula. Tak ada contoh lain kau jangan bagi. Daripada awal. Kan? Daripada awal dia sokong, akhirnya datang macam-macam penyakit. Macam tu juga ada seorang yang sebaya dengan saya waktu kecil dulu. Dia daripada kecil memang hari-hari dia minum air kok. Mutlah. Air kok. Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak tanya ceramah kita ni. Itu sebab saya sebut tu dalam bayang-bayang biar faham. Dia minum dulu dalam botol. Lepas tu dalam tin. Dia minum hari-hari tanpa gagal. Apa berlaku ketika dia berusia 25 tahun, tangan dia semua kejang macam ni, dan dia memang kena gaut dan teruk, sebab kadar kencing manis bulu dia sangat tinggi dengan tahap berusia 25 tahun. Beritahu apa? Kadang-kadang sebab orang muda memudaratkan diri sendiri. Kita tengok hari ni, jeda masa nampak tak sama. Orang muda dengan orang tua tak sama. Tapi satu perkara yang kita kena faham, orang muda sibuk nak jadi besar. Dia rasa dia dah besar. Kan? Orang pergi tu tak boleh, ni tak boleh, mak ni tak apa-apa lah, tak puas hati dengan mak ni. Ini pergi stadium tengok bola, takkan tu tak boleh. Tak boleh, malam bahaya. Alah, kecoh lah mak ni. Marah mak dia. Sebab dia rasa dia dah besar. Orang yang dah dewasa pula, sibuk kata, muda lagi ni. Boleh lagi ni. Kan? Itulah perbezaan. Dek, nak beritahu. Kita tengok Aisyah. Sayyidatina Aisyah. Dia merupakan perawi hadis yang paling banyak sekali. Betul tak? Paling banyak hadis yang diriwayatkan. Kan? Yang ditulis, yang disusun, yang diingat, yang dihafal. Kita tengok orang-orang muda. Imam Syafi'i, 10 tahun. Dia tak hafal lah kitab Muwatta Imam Malik tu. 10 tahun umur. Makna nak beritahu apa? Nak beritahu pada peringkat umur masing-masing dah boleh jadi hebat lah. Dah boleh jadi hebat. Tak payah nak tunggu besar. Jadi jangan sibuk, adik-adik jangan sibuk. Aku nak jadi besar. Tak payah. Kalau adik boleh bagus main bola betul-betul. Tak ada masalah. Adik boleh berdebat betul-betul. Berpidato betul-betul. Samsul debat waktu sekolah. Langsung tak pandai berdebat. Berhujah apa tak nak. Suruh cakap depan memang tak nak. Keluar selemur. Semua. Hingus. Memang dulu saya bukan jenis itu. Tapi bila masuk di universiti baru saya mula. Saya rasa, lambat aku belajar debat. Puncanya apa? Sebab roommate saya. Sebilik asrama saya, nama dia Cik Khairul Azhan bin Cik Ahmad orang Kelantan. Dia duduk sebelah saya. Dalam bilik saya tengok dia pidato. Macam mana dia boleh cakap macam ni. Dan daripada situ saya minat, saya cuba tengok-tengok, saya terbawa-bawa, saya cuba nak cakap macam tu. Saya try masuk pertandingan pidato. Belajar dengan dia. Percubaan pertama, seluruh negeri Melaka, saya masuk final. Alhamdulillah, first time percubaan pertama dapat masuk final. Dan dalam final, alhamdulillah, saya berjaya dapat saguati. Kena ingat ya, setiap kejayaan itu bermula dengan langkah yang pertama. Mula-mula kalah dulu. Bukan tiba-tiba tak boleh jadi Aaron Aziz. Betul tak, Pak? Kan? Dia ada step-step dia. Kan? Naik malu pula dia bila dia diperkenalkan sebagai pelakon. Kau pelakon je tu? Pak? Kita bawa. Ada. Pelakon tak? KL. Kau tajuk pun berapa tu? Oh, dia dah lakon. Cuma mungkin watak pertama lah. Watak utama bagian penjahat. Oh, nak juga utama tu. Kan, tak apalah. Watak penting lah. Macam lakon, macam cerita ni lah. Macam cerita Munafik 2 tu. Saya ditawarkan tapi saya tolak.
Sebab dia offer saya watak hantu celah buluh tu. Jadi saya tak ada lah gurau. Tapi tak apa baik. Itu satu, maknanya satu bakat. Itu bakat. Ada anak-anak di kawasan ini yang boleh bergelar pelakon dan begitu juga profesional. Saudara boleh. Izzat sekarang buat apa Izzat? Nampak? Saya nak ulang balik pun tak boleh siapa dia cakap. Kalau manajemen, tahu macam tu. Tak, maknanya hebat lah kau jangan, kalau kau tak boleh sabut balik itu okay, hebat. Kan? Kau jawab apa? Engineer kau, dia lagi handal ke tu? Tak, maksudnya dia ada career. Maknanya tu sebab saya kata tadi, jangan sibuk nak jadi tua. Jangan sibuk nak jadi dewasa dik. Kau boleh main guli. Boleh main apa main. Kau tak tahu lah. Kau zaman kau dah tengok tangan pun tak ada. Semua main game. Tak ada. Budak sekarang. Tanya abang-abang kau ni. Tanya semua ni. Pakcik-pakcik dulu. Dulu main game main guli first second dulu. Berapa jauh baling boleh kena? Jangan main-main. Main pom kan tak yang bulatan dulu? Kan? Tanya tu orang perempuan belakang tu. Dia main dulu. Teng-teng. Kau tahu teng-teng tu? Tahu tak teng-teng apa? Tahu? Tu pun tak tahu. Parah kau ni. Teng-teng ni, sebelah kaki, bayangkan dulu sebelah kaki, dia boleh lompat langkau 3 petak. Memang? Sekarang tak ada harapan dah. Tak ada. Tapi betul. Sebab apa dulu stamina, kesungguhan kita. Kita mana ada gadget-gadget. Tapi, apa beza dulu dengan sekarang? Saya nak tekankan malam ni. Aku masih muda. Apa yang paling penting kita nak tekankan? Yang kita nak tekankan malam ni perjuangan. Mana-mana ceramah saya akan bawa satu perkara. Iaitu menjadi krisis dalam negara kita pada hari ini. Krisis apa? Krisis yang paling besar sekali dalam negara kita. Iaitu krisis adab. Anak-anak muda tak hormat dengan orang tua. Dianggap orang tua tak penting. Orang tua ni tak mustahak. Kau tepikanlah. Tak, silap. Tak ada yang lama, tak ada yang baru. Jaga adab. Adab ni akan membawa kita semua lebih jauh sebenarnya. Itu sebab Imam Malik kata apa? Ilmu biar sikit, tapi jangan tak ada adab. Itu sebabnya hidup kita ni hari ini kan semua makin lama makin mencabar. Ada ujian dan dugaan. Kita tahu golongan muda, kita tahu zaman Nabi dulu Abu Sufyan, Zaid bin Sabit, Bilal bin Rabah, kita tahu semua. Tapi hari ini dan relevansi kita nak cerita pada masyarakat hari ini, tengok anak-anak muda yang ada di depan kita. Kalau tengok gaya duduk, kalau orang first time datang surau ni, silam-silam orang ingat, ni pejamah. Kita sama je Zat. Kurta baju lebih kurang tak? Patut kau duduk tengah ni. Kan? Tak, kalau tengok cara kan? Kau jadi moderator. Sebab kau yang pegang mikrofon, orang lain tak pegang. Oh, jauh. Macam mana? Dah, aku bagi contoh. Dah tu cerita dia tadi kan, betul tak? Makna kata, kita ni di segi, orang kata, orang muda ni kena sesuaikan. Sebab cabaran berbeza-beza. Zaman saya dulu mungkin berbeza. Zaman saya dulu, nak banding dengan sebelum ni, berbeza. Orang dulu-dulu nak tengok TV, pukul berapa? Pukul 12 dah habis negaraku. Kan, kalau buka TV awal memang garisan ni. Nampak jam tu, tunggu ya cepatlah pukul 5. Ya Allah, pukul 5 pun tak TV. Baik. Kau tahu tak? Pukul 5 petang baru start TV, tahu tak? Lepas tu kalau nak terang TV, tengok TV 3 lah baru terang. Lepas tu kena pasang buluh, lagi tinggi lagi terang. Kalau rumah flat ni atas sekali, untunglah. Dia ada orang yang pandai. Pasal bagi RM50, dia boleh adjustkan aerial tu bagi terang. Dulu saya baca berita, Haji Singh Halon, Salasiah Zakaria. Sengit-sengit baca berita sebab TV lain tak kaya. Dulu dia punya nombor sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kosong. Tekan 1 tersumbul 2, tekan 2 tersumbul 3. Tekanlah 1, 2 jangan risau. Yang ada 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu je yang ada. TV 3 dekat kosong tu tadi.
Bila dah masuk hujung tahun, TV tu dah mengagam, 3 tu pergi ke nombor 1. Ikut suka dia. Zaman sebelum saya lagi dahsyat, TV ada pintu. Kan? Kelopap nama musim channel dia. Dulu mana ada remote, korang sekarang tekan. Netflix, YouTube. Kita orang dulu, bukan dia orang. Semasa zaman saya dulu, saya jadi remote. 3. Kita pun menang abah. 2. Betul. Kan? Tanyalah orang lama. Betul. Tapi nak cerita kan, dulu. Lepas tu, geng-geng surau, betul tak? Kumpul ramai-ramai, malam ni lepak sama aku. Apa ni? Ada tape wrestling baru. Bukan semua rumah ada video tape tu. Betul tak? Tu mujuk ada kod mana. Bayar RM15 seminggu tu. Ramai hutang tak bayar, langsung blacklist. Kad kuning tu. Zaman sebelum tu lagi, ada bingkai frame tu, lesen TV dengan radio. Tahu tak ada lesen TV radio dulu? Tahu tak? Saya sempat tengok. Masa zaman saya kecil tu, masa tu saya lesen TV dan radio tu dimasukkan. Bayangkan ada lesen boleh buka TV. Dulu. Nak tunjuk ulama kan tua juga lah Samsul Debat ni kira. Tapi saya berbangga, saya bersyukur. Sebab apa? Saya sempat berada pada zaman. Sebab zaman itu semua orang mementingkan silaturahim. Itu yang anak-anak muda kena ada hari ni. Zaman dulu kenduri, nak pasang kemah, ada pasang kemah tu, pasang kemah berapa satu? Tak ada. Cari buluh. Buluh tu lah kemah jadi bumbung, jadi tempat duduk, jadi meja. Betul tak? Dulu. Berjaga sepagi-pagi, wabuh tolu. Tolu mustahak. Tolu setolu-tolu kan. Itu bungkus yang apa, yang katais minyak, katais berkilat, apa, plastik kilat tu, pakai stapler ataupun pakai tisu kan. Lepas tu bila kenduri kahwin, nak betul tolu tu. Sebab balik, tolu cair. Bubuk kicap makan. Sekarang goodie bag. Betul tak? Tapi apa, lepas tu sekarang bagi apa? Beri nilai 3, beli kain ni kecil-kecil. Terima kasih sebab kantin baru. Orang dulu-dulu kepantangan, orang kahwin bagi kain. Kan? Kenapa lah? Buat menyapu si air mata. Tak boleh. Orang dulu kepercayaan ni lah. Tapi boleh je. Tak bagi kain pun bercorak je tak? Kan? Bukan sebab dia kain. Betul? Tapi makna kata nak bagi tahu apa yang ditekankan oleh orang dulu adalah dari segi adab, akhlak. Adakah ini orang Melayu je? Tak. Zaman Nabi lagi. Akhlak. Itu sebab saya kata jangan kita sibuk nak jadi dewasa. Adik-adik ada masa depan, tapi masa ni konsentrate, berjaya dalam bidang adik. Ada budak-budak tanya, salah ke seorang anak muda nak jadi YouTuber? Dia nak jadi YouTuber. Dia nak jadi orang yang power. YouTube dia ada konten, dia boleh, dia kata jadi YouTuber dia boleh kaya-kaya. Kan? Ramai nak jadi macam tu. Sekarang Izzat berapa umur Zat? Zul? 45? Berapa tu Zat? 38? Fine. 40 kan? 40. Mana yang paling muda ni lah. Izzat 29. Dia umur ni 11. Oh, 11 ke 12? 12. Dik 12. 12. 14. 14. 15. 14. Tengok ada lah kan perbezaan dari segi umur, tetapi macam saya sebut tadi, dengan umur masing-masing ni, masing-masing dah nampak YouTube. Ada yang bagus-bagus, yang berjaya, yang kaya. Tapi saya menghalusi orang yang jadi YouTuber. Ada orang konten tak senonoh, tapi orang suka dia. Saya fikir buat apa?
Benda yang tak ada nilai, yang diperbesar-besarkan, jadi benda tu benda tak elok. Nak jadi YouTuber, boleh jadi YouTuber, jadi. Tapi apalah salahnya kita jadi YouTuber yang berilmu? Apa salah? YouTuber ni trend masa ini. Dulu orang semua, ingat tak? Dulu ketika zaman 80-an, yang jadi trend kerja kilang kaya-kaya, kerja kilang kaya-kaya. Dulu kerja kilang glamour. Dengan uniform balik, penat sikit lah. Ada overtime, dia bangga. Lepas tu yang kerja pula kilang Korea, kilang Jepun, setahun sekali hantar pergi Korea, hantar pergi Jepun untuk training. Dan dia rasa hebat. Dulu. Hari ni, operator pengeluaran je, dia cakap. Tak, maknanya semua ada trend. YouTuber, mungkin hari ni trendnya YouTube. Tapi kalau adik-adik nak jadi YouTuber, jadi YouTuber. Tapi ilmu tak ada. Sampai satu masa, rupanya YouTuber ni dah tak relevan lagi dah. Orang dah tak tengok YouTube contohnya. Ada benda lain pula. Maka pada ketika itu, apa jadah apa jadi YouTuber? Lebih baik mempersiapkan diri kita dengan ilmu. Macam Mizan kan? Mizan dulu belajar kat mana Zat? Sekarang ni yang jawatan sekarang ni jawatan apa? Ke bisnes sendiri. Building executive. Nampak? Bangunan pun ada eksekutif. Tak, building eksekutif ni maknanya dia eksekutif yang menjaga dari segi maintenance semua, jaga dari segi semua pengurusan. Agak betul. Aku agak-agak tadi tu saya betul. Tu bukan kata bukan kaleng-kaleng. Makna kata semua perlukan pada ilmu. Adakah dia tiba-tiba main ambil okeylah adik kau jadi building eksekutif. Bagilah apa yang jadi bahagian kewangan untuk jaga KQO. Jangan main-main. Tak boleh, dia bukan macam tu. Mesti dengan ilmu. Macam tu juga lah. Kan, saya orang nampak Samsul Bak ni kampung. Kau jangan main-main. I'm a qualified lawyer, you know. Nampak macam ni. Kan? Kalau dari segi sukan, adik-adik tahu tak Samsul Bak main sukan apa? Saya dulu waktu saya di sekolah dan masuk universiti memang bola sepak dengan takraw dan sukan nombor 1 saya takraw. Saya main gila. Tanyalah kawan-kawan, driver saya pun tak kaya. Ya, di sebelah saya cerita, saya dulu main takraw. Dia dalam hati, saya tidak ada dia. Cakap dia pandai. Sekali saya ceramah kat kampung Gebok dekat Melaka. Gebok jumpa tim-tim main takraw saya. Baru dia percaya sebab semua cerita, dia ni kau jangan main-main. Main gila. Dan dulu kenapa saya seronok duduk dekat UiTM di London dulu? Lendu kalau gajah aku. Saya belajar BMB kan. Masuk sebab ni Melaka. Siapa yang orang Melaka dia tahu? Siapa orang Melaka? Tanyalah orang Melaka. Di Melaka, sukan takraw boleh kata 2 minggu sekali ada open takraw. Dan masa tu saya main banyak tim. Mana nak begitu apa? Saya pun pernah muda. Sukan, main betul-betul. Kau duduk tepuk, duduk dalam rumah adik-adik ni semua yang tengah tengok secara online. Anak-anak kita mainnya. Mainnya. Tak bergerak otak aku. Itu lah. Sebab cuba tengok, kenapa saya kata, memang malam ni saya nak share, kenapa saya kata penting orang dulu main bola. Cuba tengok skill tu, selain daripada permainan tu sendiri. Ingat tak dulu main bola? Kita main bola, semua tanggungjawab. Sebab apa? Siapa kena gol dulu, buka baju. Jersey tak ada. Kan? Kawan tu pula mau lambat pun dia lantak lah buka. Dah kena gol. Wangi kau ni kena gol. Dan kadang-kadang tiang gol pun tak ada, pakai selipak. Asal tinggi ya tiang. Dia sendiri yang taksirkan tiang tu. Oh tak sampai tinggi. Dia letak keeper yang kecil. Dulu kan. Dulu keeper mana ada glove. Pakai selipak. Dia perasan dia Rashid Hassan. Kan dulu keeper KL yang paling top dulu Rashid Hassan. Kan? Ya, dulu. Dan lepas tu bila main bola pula, kan? Berunding tu, kemahiran berbincang. Mana boleh tim kau semua dah jam 6, aku dah 3 jam 4. La talilah daili tampung bagi tim dia adil. Sudah sampai maghrib tak habis pemilihan. Itu belum cerita lagi bola sepak masuk pergi rumah jiran. Kono pasu orang tu. Bukan semua orang beli unding dengan rumah. Mesti ada seorang. Kau lah, kau baik dengan pakcik ni.
Pakcik, sudah marah dah dia. Oh, dia sepak kuat-kuat sudah marah dah cik nak ambil bola boleh cik. Jangan saya sebab kena pasu pakcik lagi pecah nanti. Okey pakcik, dah sudah marah dia tadi. Maaf ya pakcik ya. Ayolah ambil. Boy, sambung. Dah cerita apa? Cerita. Kita begitu gelap, tapi itulah kemahiran orang. Mak nampak orang tua-tua, saya kata pakcik, sihat. Boleh jumpa tak budak-budak hari ni? Kat Kampung Medan ni yang datang, pakcik sihat, pakcik dah makan ke belum ni? Boleh jumpa tak? Susah. Pakcik tu lah nanya, kau ni dah makan ke belum? Kau ni nak ni belum? Pakcik tu. Jangan main-main. Kalau Izzat, Zul, Lapai dengan saya duduk kat satu restoran, tiba-tiba ada budak perempuan lalu, dia cakap, tumpang lalu bang. Tumpang lalu bang. Zul kata, Pai, nak siapa tu Pai? Kita tak tanya dia gaji dia berapa, tak tanya dia kerja mana, tanya dia anak siapa, sebab ada. Makan sirih berpinang tidak, pinang aduk di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, pegah dek budi dengan bahasa. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk beradab, tegak bersantun. Adab, jago dengan orang tua. Sebab adab ni dengan cakap dengan baik-baik, berhikmah, teratur, jaga akhlak. Orang yang marah boleh jadi surut ke? Mak ni tengah marah ni, tak apa pondok, dia menggorang betul orang tu. Mak, sabar. Bukan apa mak kadang-kadang dalam hidup kita ni, nampak? Ayat tu, langsung slow down mak. Mak kita dulu kan macam tu dengan anak-anak. Pergi mengaji. Je tengok. Nak pergi mengaji, bawa anak. Ustaz, tolong ajar anak saya ni Ustaz mengaji. Ustaz nak kena minta izin betul-betul ni. Kalau Ustaz tu terima pun boleh. Boleh tak Ustaz? InsyaAllah kalau percaya kat saya Ustaz yang ni pula rotan ni Ustaz. Kalau ada baik perangai, sabarlah Ustaz. Jangan mati sudah. Betul. Hormat pada guru. Hari ni, kau pergi ni ambil duit RM5, kau pergi mengaji Ustaz. Lepas tu jemput, masuk pun tak terima. Tin. Pokoknya abang tu nak copet. Adab tak ada. Sedangkan guru ni diletakkan tempat tinggi. Tanya, mana ada orang yang pergi mengaji masa kecil-kecil di rumah guru, ada kek di rumah, mana ada? Dengan grup jalan, bawa rehal. Mesti lalu pokok buluh tu. Dan rumah ustaz tu mesti lalu kubur. Tak faham lah tak? Dulu kan, bunyi perak. Lari. Wah, kambing bijak. Lari dia, terlajak lah pada rumah dia. Rumah kau situ. Dulu mengaji macam mana? Lepas tu bila sampai semua melancar. Suasana mengaji tu macam mana? Ada lagi tak? Ni saya cerita pasal adab ya. Bayangkanlah anak murid kepada Imam Malik. Namanya Abdul Rahman bin Qasim. Dia kata, aku mengabdikan diri aku untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Nak tunjukkan apa? Adab tu penting. Itu sebab macam malam ni kan kita buat adab. Duduk bagi penghormatan pada tetamu. Dia sagan ni 3 orang. Apalah kita kena duduk sini tu. Tapi sebenar-benar satu benda diletakkan satu kedudukan. Beginilah keadaan diberi penghormatan pada orang muda. Orang tu tak kisah pun. Tak ada orang tu aku cakap, pahala dia orang lah kita tak dapat. Ya. Sebelah Samsudin Batu Mueh lagi. Dah. Sebenarnya bab adab ni Allah. Bila bercakap dengan penuh hikmah, tengok Nabi. Macam mana cara Nabi? Nabi sebagai anak muda, Nabi nampak seorang perempuan Yahudi. Makcik, boleh saya tolong makcik angkat barang ni daripada pasar? Makcik tu kata, baiknya anak ni, anak daripada mana? Daripada Mekah. Daripada Mekah. Hati-hati, cakap dengan Nabi itu.
Kenapa makcik? Baik-baik dekat Mekah tu ada seorang budak nama Muhammad, jahat budak tu. Dia tak tahu yang tolong tu Nabi Muhammad, dia tak tahu. Kalau kita lah dah lama terlepeh pakai tu. Tapi Nabi senyum, Nabi angkat. Nabi tak komplain, ada. Sampai ke rumah makcik tu dia letak barang tu, makcik kata, nak ambil lah upah ni, tak apa makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni, siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. So jalan, soalnya makcik tu. Akhirnya satu Mekah mengiktiraf betapa hebatnya akhlak dan adab Nabi. Bukan dengan cara kita memoti-moti, kita mantul, kita melawan balik. Pahal pula. Kau pahal. Hari ini berlaku. Kononnya atas dasar nama brotherhood. Atas nama grup. Ada satu grup. Tak kisahlah grup apa pun. Berpakat melawan belasah bapak ada sendiri. Ada berlaku. Mana nilai adabnya? Tapi soalan ni senang je jawapannya. Jawapannya, siapa ajar anakku ajar? Siapa? Siapa manusia yang paling tua, yang paling dekik dengan hidup budak tu dalam rumah? Pengawal keselamatan sekolah, jiran, mak ayah sendiri. Bila sebut pasal adab, alah tu dulu-dulu. Dia boleh cakap macam tu. Itu sebab kita kena pastikan anak kita beradab, berhikmah dalam melakukan sesuatu. Dan anak-anak muda jangan kita secara sembrono. Oh, pahala, jom kita ni. Jangan melulu-melulu. Fikir dulu sebelum apa yang you all nak buat. Anak-anak muda. Menanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke atas. Sedikit ilmu, kalau ada hikmah, selaut garam terasa tahu. Apa maksud itu? Makna boleh selesai. Fikir dulu sebelum buat. Macam semalam, 2 hari lepas, heboh pasal budak. Budak muda yang dihukum. Memang ada interview, tanya Datuk, tanya siapa pun. Tapi, ingat dalam Islam dia, matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Yang paling bingai dalam video tu adalah orang yang merakam dan share kat orang. Itu paling bingai dia. Budak tu nak diajar, macam-macam kaedah boleh ajar. Tapi ikut Islam ni mana? Bila benda tu tersebar, tak akan mendatangkan fitnah pada agama kita. Fitnah pada agama, betul tak? Semua ada sebab masing-masing. Kadang-kadang ada orang, jiran-jiran kita, contoh. Kita dituntut untuk baik dengan jiran. Nak ukur keimanan seseorang tu, tengok hubungannya dengan jiran. Dia tengok hubungan dengan jiran, kita ada jiran. Jiran ni tak campur orang, dia ni tak baik, dia ni buat hal dia tak pernah campur. Bila hantarlah dia, salah kita buat ini. Sebab bila kaji-kaji balik, rupanya dia memang pada kocik tak biasa campur dengan orang. Ada yang macam tu. Jadi kita kena cari jalan. Macam mana nak selamatkan dia bawa masuk dalam masyarakat. Macam Saudara Zul, nak azan boleh. Macam Saudara Zul, Apai dan Nizat. Mungkin ada cara dia masing-masing untuk tarik anak-anak muda untuk bersama dengan dia. Jadi kita berehat seketika untuk boleh lalu daripada azan. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Macam dalam TV.
Sebelum sambung perbincangan, kita ada satu pengumuman, yaitu untuk kita edar kalender surau kita, surau Islam, kita cetak kalender dan malam ini akan diberikan secara percuma tuan-tuan. Jadi pada tuan-tuan ingin memberi sumbangan pun kami tak tahu lah kalau nak bagi. Jadi insyaAllah dipersilakan kepada petugas kita untuk mengedarkan kalender kepada ahli masjid, serta kalau tuan-tuan nak infak dalam tabungan pun disediakan juga dengan tabung insyaAllah. Okey. Jadi kalau kita tengok tadi apa yang saya sebut tadi. Kalau kita tengok asli Nabi kita memang daripada awal dah menampakkan akhlak Nabi. Akhlak Nabi ni dari segi orang kata kepribadian Nabi. Nabi seorang yang jujur, Nabi yang sangat hormat kepada orang tua. Jadi inilah yang kita nak tangkap dalam masyarakat kita. Kan Nabi dengan orang tua macam mana? Pernah Nabi nampak kan tak? Yang ketika Nabi bertemu dengan seorang tua yang buta, yang mengutuk maki hamun Nabi hari-hari. Dan bila dia maki hamun Nabi, bila dia hina Nabi, bila dia cakap macam-macam pasal Nabi, sahabat pun dah gorang. Nabi kata biarkan. Nabi kata biarkan. Dan pada satu ketika, satu hari bila lalu, tengok orang tua tu tak ada mana pergi makcik tu. Biasa dia dekat sini. Nabi kata, padan muka dia Rasulullah. Kenapa pula? Dia sakit atau paring. Padan muka. Nabi kata jangan. Apa Nabi buat? Nabi boleh pergi pula ke rumahnya dan suapkan dia dengan makanan. Ini sebenarnya kepribadian yang kita nak share. Ini sebenarnya yang anak-anak muda kena tahu. Dan apa yang boleh kita pesan kepada anak-anak muda? Kalau kita tengok Imam Hasan Al-Banna berpesan bahawa pertama anak-anak muda ni kena tuntut ilmu. Taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah. Tuntut ilmu. Adik-adik tuntut ilmu. Cari ilmu sebanyak mungkin. Kalau ikut belajar dulu, tengok macam apa yang sekarang. Dia belajar, lepas tu sekarang dia belajar pula ilmu perfilman.
drama. Tak kisahlah lakonan. Tu pun seni. Saya bila berlakon 1-2 babak apa, dah pening kepala dah. Bukan sana. Satu dialog tu nak kena ulang sampai 5-6 kali. Kan sebab dia nak edit ambil angle yang paling cantik sekali. Oh macam tu rupanya. Lepas tu nak ambil mood pula. Dia bagi duduk tu dengan pelakon-pelakon tu. Cakap berat tu. Nanti cakap macam ni. Dia macam tu pula. Kan ada yang spontan. Ada pula. Pandai-pandai lah Ustaz nak cakap apa. Pula dah. Ada pula. Tu ilmu. Kan? Macam saya pergi ke muzium padi di Kedah kan. Saya memang akan tanya. Oh ni macam mana? Oh ni musim padi. Apa beza padi di sini dengan padi di Thailand? Apa beza dengan padi di lain? Pokoknya semua ada beza. Oh macam tu. Bila tengok dari segi, saya pergi dekat istana di Al-Ustaz, istana di Raja, muzium di Raja Al-Ustaz. Saya tanya, salah silah. Apa kena-mengena Sultan Kedah dengan Sultan Selangor? Apa kena-mengena dengan Negeri Sembilan? Macam mana pula salah silah Susun Galuh dengan Perak pula? Semua. Itu baru kita faham. Sebab kita dahagakan pengetahuan. Kita nak tahu. Kan? Macam YouTube, orang cakap kan, kenapa? Oh, kalau macam tu, boleh tak cari maklumat pasal solat? Boleh pun. Boleh tak cari maklumat pasal pengurusan jenazah? Oh, macam tu. Rupa-rupanya kita boleh gunakan teknologi ini untuk tujuan kebaikan. Benda ni yang sepatutnya kena ada. Bukan tengok cerita orang. Tu cerita orang. Yang berapa orang bermula bebek. Yang tak berbaju. Orang sesungguhnya. Kan? Akhirnya dia akan bukan hanya merosakkan mental, malahan hati akan jadi bahan. Yang ini yang kita kena faham. Dan begitu juga kita kena mengetahui adik-adik semua yang anak-anak muda dan tak kisah siapa sekalipun, bila menyebut aku masih muda ni, pertama sekali kata Imam Ibn Qayyim, dia kata kita kena mengetahui mengapa tujuannya diri kita diciptakan. Kenapa kita diciptakan? Kenapa adik? Kenapa adik? Apa pasal adik? Kalau adik, kenapa kita diciptakan agak-agak? Cuba adik, siapa yang boleh cuba? Cuba. Cuba je. Apa sebab? Kenapa kita diciptakan? Cuba. Ada hadiah ni. Untuk apa? Siapa nama adik? Siapa nama? Hidayat. Adik Hidayat kata untuk beribadah. Adik kejap lagi kan dah habis jumpa. Saya bagi hadiah RM50. Iya, kau dia sabar aku. Sebab dia boleh jawab. Dia jawab kena beribadah. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri, beribadah kepada Allah Ta'ala. Bertuah abah sajuk perut emak ambil anak boleh jawab soalan. Ada yang boleh jawab, tapi ibadah gaya. Dia kata tak biarlah orang lain jawab. Tak, dia cuba kat tadi. Bila saya tanya dia cuba jawab. Illa liya'budun, lain daripada melainkan untuk mengabdikan diri beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kita sedar diri kita untuk beribadah, maka beribadah. Kadang-kadang jangan kata budak, ada orang tua pun yang dah tua baru tahu dia kena beribadah. Ada. Ni cerita betul. Berlaku bagaimana seorang pegawai berpangkat besar di Putrajaya. Dia pencen, dia balik kampung, dia jumpa imam, dia kata boleh tak ajar saya macam mana nak solat. Lah, habis selama ni saya memang tak tahu solat. Pangkat paling tinggi dalam satu kementerian. Bayangkan, ketua pengarah. Kan? Dia pun tak tahu semayang macam mana. Menangis dia cakap dengan imam. Imam kata tak apa. Dia kata, datang aja setiap waktu solat tu datang, ikut-ikut dulu. Tapi insyaAllah malam antara maghrib dengan isyak, saya akan ajar. Dia ajar kat masjid. Saya tak nak sebutlah daerah mana, imam mana, saya tak nak cerita. Tapi mungkin akan ada yang cakap, dah tua-tua baru nak semayang. Salah. Kita kena faham, berkemungkinan dia yang dah tua-tua baru belajar tentang semayang dia lagi elok daripada kita yang perasan semayang kita elok. Itu yang kita kena faham. Orang muda pandang orang tua kena fikir apa? Orang tua pandang orang muda kena fikir apa? Orang tua pandang orang muda dia fikir,
bertuah budak ni. Budak-budak ni tak banyak dosa lagi berbanding kita ni. Anak muda pula pandang orang tua. Allah bagi peluang dia orang hidup lama, tentu banyak amal ibadah dia berbanding aku yang masih muda. Macam tu kena fikir. Dan kita kena faham Allah sayangkan kita untuk sebab kita ada dekat dalam majlis ilmu malam. Allah sayangkan kita. Berapa ramai orang nak datang tapi tak ada peluang. Ni malam ni ramai. Penuh keliling. Cuma yang tak datang lagi ramai. Kan itu biasa tu. Kan tapi nak beritahu Allah. Nak beritahu Allah pilih kita. Ada orang malam besok dia datang. Samsul dapat sampai ke berapa? Wih, semalam lah ceramah tu. Dia salah tengok tarik. Ada orang macam tu. Dia terlupa. Dia ingat hari Isnin, lupa Ahad malam Isnin. Dia terlupa. Rezeki. Ada orang tu pula tadi datang saja je nak semayang. Hari ni teragak ada nak semayang jemaah kat sini. Apa nak ramai orang ni? Lupa Samsul depan. Contoh. Itu saya kata rezeki. Jadi, mengetahui mengapa kita diceritakan. Kedua, memahami tentang ibadah. Adik-adik, semua yang ada hari ni, kita tak boleh semayang ni, kita boleh beribadah ni ikut-ikut orang. Kena belajar. Ikut mungkin step awal, tapi kita kena belajar. Nak mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Pertama, mesti dengan ilmu. Makna ilmu ni macam mana? Kena belajar. Kata Habib, Allahu Akbar. Macam mana? Azan tadi tengok. Macam mana azan? Apa doa nak baca? Kan? Sebelum dia azan. Lagi satu, dia tambah pula sikit dengan hikmah. Bila hikmah dia tahu, sembahyang subuh macam mana dia nak azan. Azan subuh macam mana? Kategori, buat pertandingan azan. Dekat dalam surah Al-Husna. Pertandingan azan. Kategori subuh. Lain. Pertandingan azan. Kategori maghrib. Lain. Lain. Kategori subuh. Tak mahu nak menayu lah. Kalau maghrib boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maghrib boleh. Jam bila maghrib tu. Hayya al-salat. Maghrib boleh. Kalau subuh kau balun lagu yang sama, leno kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidur. Dia kalau subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Sah. Dia buang ni tak buang ni. Tapi tegas ada kat situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ui, bangun weh, subuh dah ni. Barulah anak-anak muda ni bagi hidayat, bagi siapa nama dia? Aiman gili-gili di azan. Tengok awal dia dah sampai dah. Dia nak azan lagi, kata dia asal dia kena azan. Macam tu. Kesian Bilal yang dah tak terdaya tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pun tanya, dia azan ni ngigau. Kan? Dia tak terdaya. Tak tu juga tu. Tak, bukan kata apa. Dia sedih Bilal tu sebab tengok orang tak ramai. Tapi surah Al-Husna memang saya tahu. Memang macam ni lah ramai dia subuh. Macam golak tak ada. Kepada adik-adik lah. Termasuklah ni kan sahabat-sahabat kepada Abah, Izul, Izal. Kalau nak murah rezeki, datang surah Al-Husna sebelum subuh. Jangan tinggal solat sunat 2 rakaat. Jangan tinggal hulur duit dekat dalam tabung surah. Buat, walaupun RM1, buat setiap hari. Tengok dalam tempoh seminggu. Apa keajaiban yang berlaku dalam hidup Tuhan. Buat itu Nabi pesan.
Pertama belajar, kata nak capai kesempurnaan ibadah. Kedua mesti ikhlas. Yang ketiga ada perubahan pada perangai dan tindak tanduk kita. Mesti ada perubahan. Semayang mengumpet laju ya. Aduh, yang bodoh nak cakap. Tadi orang perempuan daripada belakang. Dia nampak saya lalu. Mengumpet. Tinggi. Tak habis-habis pasal tinggi. Salah ke Samsul debat tinggi? Kan? Contohlah. Dalam TV nampak tua tu sekor ni. Aduh, yang bodoh nak ngumpet kan. Semayang. Jangan ngumpet-ngumpet. Berapa umur agak tu? Gitu kan? Tapi saya maafkan dah, saya siap yang insyaAllah. Tak ada masalah. Senang tak ada tuntut apa-apa dah senang. Tak, ni cerita tu. Ya. Semayang, mengumpet laju. Kau tahu tak? Apa? Imam. Kenapa ke imam? Dia lagi tahu, dia berbisik, lagi mendalam rahsia. Jangan tak bukan perempuan sini okey, surah Husna okey, tempat lain. Tak kira mana, Afrika ke mana. Iya, kita seronok tengok orang berjaya. Kan? Sebab kita kata, tapi jangan kita dengki orang, jangan kita ngumpat pasal orang. Kan? Beribadah patut jadi lagi baik. Cakap pun yang baik-baik. Nampak tak? Ketiga, yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat-niat yang betul. Kan? Macam kenapa hari ni buat program? Lillahi ta'ala, kerana Allah. Mula-mula program juga, Apai, Zul dengan Izzat, buat apa di depan, tak nak lah. Tapi bila sebab dapat pahala, memeriahkan majlis ilmu, niat kerana Allah, maka mereka duduk di kiri dan kanan saya. Enggaklah. Kan? Tak pasakkan niat tu. Semua kerana Allah. Kenapa dia datang majlis ilmu? Kenapa? Kerana Allah. Siapa nama? Sulaiman. Susah tengok budak-budak nama Sulaiman. Orang tua nama Sulaiman. Alhamdulillah. Itu nama Nabi tu. Aiman, Hidayat, Sulaiman. Kau nak tanya kawan kau, lupa nama kau. Apa nama? Eric. Ya, Eric. Ke Azri? Eric ke Eric? Parah betul. Yelah Kel, kan? Dia sebelah. Hakim. Memberikan ilham kepada Hakim supaya dapat ajar Eric ni. Yang boleh ajar dia Sulaiman. Mudah-mudahan dapat hidayat dan akhirnya dapatlah pengajaran pada Aiman. Tentulah. Ada kena-kena. Kau memang kawan baik kena 6 ni. Kau kena paksa duduk sini. Tak ada lah, memang sekolah sini. Bagus. Itu saya kata tadi. Makna kata kadang niat kerana Allah dapat pahala. Kan? Contohlah, saya, Apai, Zul dengan Izzat, kita buat satu persatuan nak bantu ibu-ibu tunggal. Ibu tunggal lah, nak yatim tak tolong, ibu tunggal. Kita namakan persatuan kita PLP, Persatuan Lelaki Prihatin. Bagi bantuan ibu-ibu tunggal. Zul pun bagi, ni pun bagi, itu pun bagi. Niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Dia tiga. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau ada niat, aku dapat selfie masuk dalam Instagram, jadilah. Maka dia dapatlah masuk. Mungkin ada pahala, tapi taklah sebanyak pahala ibadah tadi. Ataupun tiba-tiba Zul kata, Izzat, Apai, SD, untuk rumah yang last ni, you all tak payah pergi. Saya cover. Buat apa? Dia nak pergi seorang. Rupa janda yang last tu bukan kaleng-kaleng. Rupa lah lalu namanya macam Maya Karim. Rumah patut dia tak bagi kita 0.5 kan. Contoh, jadi kita nak ni contoh. Nak kahwin belum ke? Dah. Si contoh. Rumah ni jangan marah lah. Ni contoh. Ya. Zul tak macam tu tu. Tengok serban pun tu. Kan. Jadi makna kata dalam hal itu penting niat. Kadang tanya pasal kahwinnya.
Budak-budak yang nak kahwin masa musim PKP itu, kenapa kau nak kahwin ni? Kenapa nak kahwin ni? Ya, majlis. Apa? Habis PKP, semua nak baik kedui. Monong nak kahwin. Matilah. Ya, baik macam mana? Kenapa nak kahwin? Kawan semua habis kahwin. Kenapa nak kahwin? Imam tanya. Umur dah berapa dah pula. Ini rasa kahwin. Kenapa nak kahwin? Seorang. Saya tak tahan tengok dah perempuan. Lagi teruk. Susah nak cari bila majlis nikah tu. Boleh saya tanya, kenapa kamu nak kahwin? Imam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Susah nak kahwin. Biasanya, lelaki yang jawab kahwin kerana Allah ni adalah lelaki yang dah kahwin. Itu fakta. Sebab dia dah tak ada jawapan lain, dia boleh pergi. Wah, asam betul. Kan? Betul. Niat kerana Allah. Lillahi ta'ala. Rugi kita kalau kita tak niat kerana Allah. Sebab semuanya beroleh. Oleh pahala ibadah. Seterusnya apa? Seterusnya adalah menekankan keperluan beribadah. Kita tekankan. Adik-adik semua, ketika umur macam ni lah, nak tekankan diri adik-adik. Solat, zuhur. Kalau tidak kawan ingat, maghrib lah. Dah apa ni? Kalau lambat kita pergi solat. Solat berjemaah pula kita tekan. Solat berjemaah rugi. Macam mana dah lawa? Dulu saya datang tak lawa macam ni. Saya pernah datang dulu kan. Saya ingat lagi yang kuih nona manis tu. Yang dia kuih buat balik. Sinilah tampek. Masa tu kuih tu baru lagi. Kuih viral masa tu. Malam ni tak ada, tidak. Kata orang. Malam ni ada makan. Ada. Kalau ada makruh kita macam mahal lamun. Jadi saya faham tu. Jadi insyaAllah. Saya dah tak lama dah tu. Kalau dia dah sabut makanan ada, tak boleh lama. Jadi dah lupa dah poin. Dah pun makan dah lupa poin. Menekankan keperluan beribadah. Jadi kita kena jaga, apa kena beribadah. Kita kena jaga ibadah kita. Jaga. Sebab bila daripada muda dah jaga ibadah. Bila sampai umur kanak-kanak tu dah mencecah usia 40 tahun tak jaga ibadah, payah. Kan? Kalau belajar, tak tahu tanya. Kan? Belajar main. Itu sebab orang dulu pergi mengaji. Kalau jadi kafir kau. Mak ayah dulu, belajar ngaji je. Bukan kata sebab apa dia tahu mengaji itu akan membantu dia dalam membaca ketika dalam solat. Itulah dia yang orang dulu-dulu tekankan, kan? Kadang-kadang kita bersyukurlah kita hidup zaman dulu sebab kita tak terdedah benar dengan mana-mana yang bukan-bukan lagi. Dan kita ada pengalaman hidup yang sangat besar. Dulu hiburan yang paling hebat, orang tua dulu pandai. Poster tampal kayak pokok kota tu. Kan ada gambar M. Sharif pun muka pakai kartun, pakai marker lukis. M. Sharif dia. The Zurah, kan. Jeffrey Dean. Saya pernah lah tengok poster putih tu. Pilihan raya, campaign pun pakai poster tu kan. Kan? Itik kuning tu pada dulu, sekarang ada pergi pamer. Sekarang hiburan kek tangkek ujung jari. Itu sebab penekanan tentang keluar beribadah kena ada. Kemudian seterusnya apa? Mengutamakan niat yang baik. Niat yang baik. Inna a'malu bin niat. Dalam peristiwa hijrah Nabi tekankan tentang niat. Inna a'malu bin niat. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajra ilaihi. Ya. Barang siapa yang berhijrah, berubah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, saya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Ingat, matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Niat kena baik, cara pun kena baik. Hari ini dah banyak kerosakan berlaku. Banyak kebobrokan yang berlaku. Urusan umum diberikan kepada orang yang bodoh. Itu tanda akhir zaman. Urusan umum bagi pada orang bodoh. Orang tak ada ilmu bagi pegang jawatan. Contoh. Tak kisah di pejabat ke, di mana-mana ke, tak kisah. Ya. Anak-anak tak hormat pada guru. Allah, sedihnya. Tengok waktu PDPR itu kan, ibu-ibu. Macam mana PDPR ibu-ibu jaga pening kepada anak-anak, tutup kamera. Dia main game.
Cikgu cakap seseorang. Kenapa tak on kamera? Habis data. Jawapan. Sedangkan data ada, habis main game. Inilah yang sebenarnya kita runsingkan. Kan? Jadi kepentingan itu kena jaga. Disebabkan kebebasan bersuara, mereka bebas nak jadi apa saja. Tak boleh. Nabi dah pesan dunia ni penjara bagi orang mukmin. Jadi orang beriman kena jaga batas-batas dia. Bercakap bukan semua benda boleh cakap. Makan bukan semua benda boleh makan. Pergi bukan semua tempat boleh pergi. Ada sekatan-sekatan dia sebab nak mematuhi. Itu sebabnya pagi tadi dalam kuliah subuh tajuk dia mengingati maut. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub dikatakan kebebasan pada orang beriman adalah mati. Kalau mati dia tak payah fikir nak jaga. Dah mati nak jaga apa lagi tak payahlah. Itu penting itu. Macam-macam kebebasan bersuara. Saya berhak nak jadi apa saja. Betul. Kau boleh menyuarakan tapi ikutlah batasan agama. Dah elok-elok senapang sibuk dah jadi perempuan. Senapang lah. Poning ke belum? Senapang sibuk jadi perempuan. Dah lah perempuan ramai. Lelaki dah lah tak ramai. Dia pula sibuk buang senapang. Faham tak ni? Elok-elok depan, elok-elok KKLIA pakai jubah. Sampai depan Kaabah pakai telopong. Kan poning tu. Jadi siap cabar lah. Tak ada apa-apa jadi pun. Orang ajar tu. Langsung satu dunia lebih. Cik awak. Tapi itu bukan orang Malaysia tu dah. Orang Thailand ke Australia macam tu lah. Saya tak ada hati nak balik Malaysia. Mampu lah kau. Siapa peduli kau balik tak balik. Menyomak. Ini tak betul. Ya. Seterusnya, mengingatkan diri tentang siapa disembah, iaitu Allah, kemudian menghindarkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Jadi insya-Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan saya nak pesan kepada semua, ambil surah Asy-Syura ayat 20. Semua orang tengok surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia mendapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu. Malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Di mana bila nak? Kejarlah akhirat. Dan menutup, ingat 7 golongan yang mendapat naungan arsy Allah. Allah akan naungkan dia. Yang mana tak ada naungan selainnya akhirat kelak. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat kelak. Siapa dah? Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang cinta kepada masjid. Orang yang memang gila, memang cinta, memang tak tahu nak cakap macam mana mesti nak masjid. Datang ke rumah Allah. Dia pergi Melaka, dia balik Johor, dia pergi mana Perak, dia mesti tanya, pergi rumah kawan dia, jamuan makan. Dia tanya, masjid jauh tak daripada sini? Tetap nak pergi masjid. Hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Itu keempat. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya tapi ditolaknya kerana takut pada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya, lawa pun dia tolak. Yang buruk lagi tak selera. Yang keenam, bersedekah tangan kanan bagi. Disembunyikan daripada pengetahuan tangan kirinya. Maknanya, dia menyembunyikan sumbangannya. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian. Basah pipinya dengan air mata kerana mengenal dosa kepada Allah. Aku masih muda, merujuk pada orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Itu juga mendapat naungan daripada Allah. Adik-adik semua. Jadi tuan-tuan dan puan, kasih sekalian. Rasa cukuplah saat itu. Saya faham signal-signal suruh berhenti, saya faham. Bergalih sampai duduk tu kan.
Banyak menunjuk kejapnya, fahamlah saya tu. Dah lah tu, dia kan dalam hati kan. Tapi insyaAllah. Banyak lagi, saya tak hurai lagi bab dengki, bab sombong, bab untuk orang muda. Saya tak huraikan lagi. Maknanya confirm kena panggil lagi. Betul. Ya, jadi apa-apa pun saya nak pesan kepada semua. Ingat. Ya, hidup kita ni jangan cakap hidup hanya sekali. Tapi peluang masa hidup kita sekali. Bukan hidup hidup sok. Kiamat sok dibangkitkan balik pada masyarakat. Jadi sok. Tapi hidup yang ada pada hari ini manfaatkan sebaik-baiknya. Baik tua, baik muda. Saya nak pesan, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan tersemat di dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah pegangan. Kalaulah ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Patah gading, sopih tandu, mari disusun ke adik. Kalau dah tahu ganja tu mabuk, berapa lagi yang kau tolak. Maksud orang muda, jagolah, pandailah pilih mana-mana elok, mana yang tak elok. Ya, tenang-tenang air di laut, sampan kilo mudik ke Tanjung. Hati tak kenal, mulut menyambut. Jasa baik orang sini menyambut. Gasol. Jadi itu saja daripada saya. Saya terima kasih banyak. Ya, insyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita sebar panjangkan dan manfaatkan. Dan sedikit